Cuma perbahasan kita malam ni, jangan kita salah faham. Ni khususnya kepada orang muda-muda. Jangan kita salah faham, oh maknanya Ustaz, adat-adat kita Melayu ni buanglah Ustaz. Ini kena jangan disalah fahamkan. Ini Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ama'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima ketentuanmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih Tuan Nasrul Hadi bin Muhammad Tauhid selaku Nazir Masjid Al-Ulum, Kampung Bukit Bangkong, Sungai Pelik, Sepang. Para pegawai ahli-ahli jawatankuasa Masjid Al-Ulum, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan yang diraikan juga para pelayar yang mengikuti siaran kita pada malam ini. Yang menonton dari utara didoakan sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga ada berkat, yang bersama dengan kita dari selatan moga dapat keampunan. Anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalau tidak kerana peta berbelit-belit tadi-tadi dah saya sampai. Saya tuan-tuan daripada Cyberjaya, Green Casa, rumah saudara. Buka map tepat Masjid Al-Ulum. Dia tulis sejam 6 minit. Okeylah, pukul 6 gerak. Sampai-sampai lalu KLIA 2. Lepas tu lalu dekat tempat orang menengok kapal terbang. Lepas tu sampai dekat pagar berhenti. Dia suruh masuk jalan ladang sini. La ilaha illallah, tah mana punya pintu. Shortcut dia suruhnya. Sudah, kita ni dah lah bukan orang sini. Saya buka 4 peta yang berbeza. Supaya ada 4 mazhab. Kita nak cari mana yang paling jumhur sekali. Akhirnya sepakat kena pusing ikut N-Stack. Mana masuk Negeri 9 LBJ. Tak tahu mana pusing. La ilaha illallah. Tapi akhirnya sampai juga. Minta maaf. Yalah, dah lama tak berceramah bersemuka begini. Asyik main online saja. Jadi kita punya Google Map dengan Haji Wazi, Waze pun lama tak update. Dia masuk ladang mana dia suruh. Minta maaf, agak terlewat. Bukan terlewat sikit ni, hampir dah nak masuk insya' lah kita ni. Muslimin muslimat sekalian. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk berkenaan antara adat dan ibadat. Seperti kita maklum bahawa jumlah Nabi-Nabi di seluruh dunia ini bukannya sedikit. Berapa jumlah para Nabi? Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, pernah Abu Zar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya? Berapa jumlah para Nabi di seluruh dunia? Nabi jawab, mi'atu alf wa arba'ah wa ansyuruna alfa. Jumlah para Nabi ada 124,000 orang. Ar-rusulu min zalika 315 jaman ghafira. Dan daripada 124,000 orang, 315 di antara mereka adalah rasul. Dan jumlah mereka begitu banyak sekali. Namun tuan-tuan, banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Walau banyak Nabi antara Nabi, takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gema takbir di subuh hari, semayang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, peribadinya lah yang kekal menjadi ikutan. Jaring puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat, keringlah laut menjadi tinta, takkan tertulis segala akhlak dan peribadinya Nabi Muhammad. Kalau kita lihat apa tujuan Allah Ta'ala mengutuskan Nabi. Apa sebab Tuhan mengutuskan Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Apa misi dan visi dia?
Allah sendiri jawab dalam Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Sesungguhnya Allah berkenan untuk mengurniakan kepada orang-orang yang beriman dengan mengutuskan seorang rasul dari kalangan bangsa mereka sendiri, iaitu manusia. Artinya tidak dihantar nabi kepada kita dari keturunan jin atau malaikat. Apa kerja nabi ini? 3 perkara Allah Ta'ala sebut. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kerja pertama Nabi ini adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat Allah. Kerja kedua Nabi itu wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari i'tikad yang sesat. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar mereka itu kitabullah dan juga hikmah ataupun kebijaksanaan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedangkan mereka sebelum datang nabi semuanya sesat, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 164. Maka salah satu daripada tugasan nabi kita, iaitu Allah Ta'ala sebut wa yuzakkihim, membersih dan membaiki mana-mana adat kebiasaan apa juga bangsa di seluruh dunia ini yang mana adat dan kebiasaan itu bertentangan dengan Islam. Itu kerja Nabi. Sebab itu kalau kita hayati dalam Quran, kita hayati secara mendalam kebanyakan daripada gugatan serta cabaran dakwah para nabi-nabi terdahulu ketika berdakwah kepada kaum masing-masing. Kebiasaannya setiap kaum ini akan mempunyai satu persamaan dalih. Apakah dia? Mereka tak suka nabi-nabi dahulu sebab mereka nak mempertahankan bermati-matian adat, tradisi dan kepercayaan ajaran nenek moyang mereka. Ini majoriti umat-umat terdahulu. Kalau kita tengok dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, Allah Ta'ala merekodkan qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya, kata kaum ini, kami dapati nenek moyang kami mengikut satu jalan dan kami hanya mengikut jalan mereka sahaja. Ini hujah. Sebagai contoh, kita sama-sama telusuri argumen kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka menolak ajaran Nabi Nuh, mereka berikan alasan kerana apa yang Nabi Nuh bawa tidak pernah wujud di dalam fahaman orang tua-tua mereka. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Wahai Nuh, kami tidak pernah mendengar apa yang kamu ucapkan dari kalangan nenek moyang kami. Surah Mu'minun ayat 24. Sama juga argumen suku kaum Ad. Kaum Ad ni kaum Nabi Hud. Mereka juga membantah Nabi Hud. Apakah hujah mereka? Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kata kaum Ad, adakah engkau datang kepada kami supaya kami sembah Allah dan meninggalkan apa yang diajar oleh datuk nenek kami? Dia akan ujar yang sama. Maka datangkanlah azab seperti yang engkau janjikan kalau engkau betul orang yang benar. Surah Al-A'raf ayat 70. Sama juga argumen suku Samud. Kaum Samud ini adalah kaum Nabi Saleh. Ketika dia menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh, apakah premis mereka? Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Mereka mengatakan, wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang menjadi harapan menjadi pemimpin kepada kami
patutkah engkau melarang kami mengamalkan apa yang diamalkan oleh nenek moyang kami? Surah Hud ayat 62. Begitu juga argumen kaum Madian. Mana kaum Madian ini adalah kaum Nabi Syuaib. Mereka tolak ajakan Nabi Syuaib. Mereka mengatakan, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Syuaib, adakah sembahyang yang kau suruh kami lakukan itu, maknanya kau nak tinggalkan apa yang diamalkan turun-temurun oleh nenek moyang kita? Surah Hud ayat 87. Hatta argumen orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW berdakwah kepada mereka, apa mereka jawab pada Nabi? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan bila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya mengikut apa yang nenek moyang kami lakukan. Sama saja jawapannya. Ini dalam surah Luqman ayat 21. Bahkan ketika para pemimpin Quraisy berusaha nak menghalang Abu Talib masuk Islam, mereka juga menggunakan sentimen tradisi nenek moyang ini. Dalam riwayat disebutkan, lamma hadarat Abu Talib wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib dah nazak, Nabi datang menjenguk bapa saudaranya itu. Fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Ketika Nabi sampai, Nabi dapati yang ada dalam bilik ketika itu adalah Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dua musuh dia. Duduk sekeliling Abu Talib. Nabi ni sayang sangat dengan Abu Talib. Faqala ay ammi, wahai bapa saudara kesayanganku. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai bapa saudaraku, tolonglah ucapkan sahaja la ilaha illallah. Dengan kalimat itu, saya akan berhujah untuk pak saudara saya pada hari kiamat depan Allah nanti. Tolonglah ucapkan saja. Yang lain saya settle. Yang lain saya boleh, bahasa kita, kau tim lah. Tolong ucap je. Saya akan bawa ni menjadi hujah di depan Allah. Ketika Nabi cakap begitu, faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah pun mencelah. Ini macam parlimen jugalah, mencelah, mohon pencerahan atau apa begitulah. Ya Abu Talib. Abu Talib. Atarghabu an millata Abdul Muttalib? Adakah engkau nak meninggalkan segala ajaran yang diajarkan oleh Abdul Muttalib kepada kamu? Dia gunakan hujah nenek moyang, tradisi. Engkau Abu Talib, ini engkau bawa ajaran cara bapa engkau. Bapa engkau bawa ajaran cara atuk engkau. Atuk bawa moyang dan sebagainya. Kau nak tinggal, kau nak dengar cakap budak muda ini. Akhirnya Abu Talib memilih mengekalkan, memegang kepada tradisi turun-temurun. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Orang-orang Yahudi yang telah didakwahkan oleh baginda Nabi SAW lebih memilih mengikut tradisi nenek moyang mereka daripada mengikut segala petunjuk yang nak dibawakan oleh Nabi SAW. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Allah Ta'ala rekodkan hujah orang Yahudi di Madinah. Dan bila dikatakan pada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah. Katanya mereka, tidak. Bahkan kami akan mengikut apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Maka saudara-saudari sekalian,
Inilah yang membimbangkan kita. Kebanyakan daripada kita sekarang tak hendak mengikut apa yang dibawakan oleh Nabi SAW atas dasar mengatakan ini adalah tradisi kita. Ini adalah turun-temurun. Yang ini kita tak hendak. Cuma perbahasan kita malam ni, jangan kita salah faham. Ni khususnya kepada orang muda-muda. Jangan kita salah faham, maknanya Ustaz, adat-adat kita Melayu ni buanglah Ustaz. Ini jangan disalah fahamkan. Ini tak betul. Sebab masyarakat Melayu dengan adat itu tak dapat dipisahkan. Tak dapat dipisahkan. Dan saya sendiri melihat, jangan kita samakan adat tradisi Melayu ini dengan argumentasi para penentang Nabi yang dahulu. Tak sama. Bila ada di kalangan ustaz yang muda-muda yang tak berapa suka kepada adat-adat Melayu ini, dia mengatakan, inilah ni, serupalah kaum Nabi Syuaib, sibuk nak. Ini berbeza. Kita bercakap perbandingan yang tidak sama. Sebab saya melihat dalam konteks kita, adat-adat kita ini dah banyak selari dah dengan kehendak agama. Ini hasil kegigihan orang-orang alim, para asatizah, tok-tok guru kita dulu. Sebab itulah, mana-mana majlis agama Islam di Malaysia ini, di negeri-negeri, mesti nama majlis itu disandingkan dengan adat Melayu. Majlis agama Islam dan adat resam Melayu Perak masalahnya. Majlis agama Islam dan adat resam Melayu Pahang. Begitulah seterusnya. Sebab kegigihan para alim ulama dahulu, dia selarikan adat-adat kita ini dengan kehendak agama. Jadi jangan, ini betul adat ni memang kena buang Ustaz, tak betul semua. Engkau yang tak betul. Adat ini telah pun dikristalkan. Adalah lagi tercecer 2-3 adat, itu kita boleh kautim kemudian lah. Tapi yang besar-besar ni dah banyak dah kita dah berjaya ubah. Sebab itu dari sudut sejarahnya, Melayu dia bangsa beradat. Dan kita kena kekalkan prinsip itu. Dia umumnya terdapat 2 jenis adat masyarakat Melayu yang masih kita amalkan. Pertama, adat pepatih. Adat pepatih ini diamalkan di Negeri Sembilan dan juga di Nanning, di Melaka. Belah-belah Lubuk Cino, Ramuan Cino, Kocik, Cino Gosa, apa semua. Itu adat pepatih. Satu lagi adat Temenggung. Minangkabau panggil Temengguang. Adat Temenggung. Temenggung ini yang biasa amalkan adalah orang Melayu yang di luar Negeri Sembilan. Contohnya orang Selangor, orang di Melaka, di Pahang. Ini pakai adat Temenggung. Dari sudut sejarah, kedua-dua adat Melayu ini semuanya berasal daripada Minangkabau. Istilah adat pepatih terbit daripada gelaran Sultan Balun, iaitu Datuk Parapatieh Nan Sebatang, Datuk Pepatih Nan Sebatang. Istilah adat Temenggung pula berasal daripada gelaran abang tiri kepada Sultan Balun, iaitu Sultan Maharaja Basa, iaitu Datuk Ketemenggungan. Jadi lazimnya dalam penggunaan istilah adat alam Minangkabau ataupun adat tuah di Sekator ini, satu sistem kemasyarakatan telah disusun oleh Sultan Balun untuk kita nak perkenalkan satu sistem budaya berasaskan satu pegangan perbilangan ke darat adat pepatih, ke laut adat Temenggung, ke darat berterombok, ke laut bersalah silah. Za'ba sendiri telah pun merakamkan dikotomi antara kedua-dua adat ini. Kata dia, ke laut adat Temenggung, siapa menjala, siapa terjun, siapa salah, siapa berhutang, siapa membayar, siapa membunuh, siapa kena bunuh. Ke darat, adat pepatih, hutang berturut, cagar bergadai, cencang pampas, bunuh beri balas. Panjang lagi lah. Artinya kita orang Melayu, kita tak ada adat ni, kita begitu dekat dengan diri kita. Walaupun tuan-tuan di sini dah jadi orang masjid, mungkin dah rasa tak beradat sangat. Tetapi sampai satu momen kita akan balik semula kepada adat itu. Perkahwinan, beradat balik. Bahkan maulid kita ni pun adat. Kita bangsa beradat dan kita bangga dengan prinsip itu. Masalah ada di kalangan pendakwah ustaz-ustaz muda-muda yang garang-garang ni mungkin lama duduk di tanah Arab, mereka tak berapa suka tengok kita ni beradat-beradat sangat. Maka timbul pertembungan pemikiran lama dengan pemikiran baru.
Sebab itu saya selalu pesan pada ustaz yang muda-muda, kerja dakwah ini kena ada roh dakwah. Kerja dakwah kena belajar fiqh dakwah. Dakwah ni ada fiqahnya. Dakwah itu perlu ramah, bukan yang marah-marah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, jangan memukul. Dakwah itu mendidik, jangan membidik. Dakwah itu mengubati, jangan melukai. Dakwah itu membina, jangan sampai menghina. Dakwah itu mengukuhkan, bukan saling meruntuhkan. Dakwah itu saling belajar, bukan siang malam bertengkar. Dakwah itu menasihati, bukan caci maki. Dakwah itu nasihat, bukan menghujat. Dakwah itu mengajak bersabar, bukan mengajak bercakar. Dakwah itu argumentatif, bukan provokatif. Dakwah itu menyatukan, bukan bermusuhan. Dakwah itu cinta. Maka untuk kita nak memperbetulkan adat tradisi orang tua-tua, itu kena berhalus betul. Kena sangat berhati-hati. Sebab orang kita sangat kuat beradat. Lebat daun si bunga tanjung, bau harum bunga cempaka. Adat dijaga, pusaka dijunjung. Baru terpeliharalah adat pusaka. Gadis Aceh berhati gundah, menanti teruna menghulur tepak. Gula manis sirih menyembah, adat dijunjung di pinggir tidak. Manis sungguh gula Melaka, jangan dibancuh dibuat sarbat. Sungguh teguh adat pusaka, biar mati anak, jangan mati adat. Kita orang kita ungkapan biar mati anak, biar jangan mati adat ini menyebabkan ada di kalangan orang muda-muda menyindir. Inilah orang tua-tua, dia sanggup meninggal semua anaknya, janji adat dipertahankan. Bila anaknya mati, janji sambutan maulud mesti buat tiap-tiap tahun. Adat tetap diteruskan. Ini jangan salah tafsir. Kalimat biar mati anak, jangan mati adat, jangan ditafsirkan sebagai sikap fanatik orang Melayu terhadap adat. Ini tak betul. Sebab dalam kebudayaan Melayu, adat ni ada empat kategori adat. Pertama, adat yang sebenar adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang ketiga, adat yang teradat. Yang keempat, adat istiadat. Adat yang dimaksudkan dalam ungkapan biar mati anak, jangan mati adat, itu merujuk kepada adat yang sebenar adat. Apakah adat yang sebenar adat? Sunnatullah. Undang-undang alam dan hukum Allah, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu orang Melayu dia nak mengatakan, demi nak menegakkan sunnatullah dan hukum Allah, mereka sanggup mati anak. Jangan mati kitabullah. Itu prinsipnya. Atas prinsip inilah yang pernah dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam daripada Aceh, yang sanggup hukum bunuh puteranya sendiri yang melakukan zina. Padahal itu raja muda dia, tengku mahkota dia. Dia jatuhkan hukum bunuh demi nak memelihara kedaulatan hukum hakam dalam Islam. Sebenarnya, ini nak pesan pada orang muda-muda. Jangan ingat orang tua-tua dulu yang buat adat dan bagai-bagai ni tak ada agama. Orang kita dulu dah lama kenal agama. Orang tua kita dulu dah lama pegang undang-undang syarak. Hukum Kanun Pahang tahun 1596 itu merupakan hukum kanun tertua selepas Undang-Undang Melaka ataupun Kanun Melaka. Dan Pahang diisytiharkan sebagai Darul Islam oleh Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah sebagai khalifah tahun 1592. Begitu juga hukum Kanun Pahang menggunakan hampir sepenuhnya peraturan berdasarkan hukum hakam Islam. Daripada 68 fasal semuanya, 42 fasal adalah terjemahan daripada undang-undang yang bertepatan dengan proviso hukum hakam dalam kitab fiqh aliran Syafi'iyah. Ini baru satu hukum kanun negeri Pahang saja, Melaka pun ada dan sebagainya lagi. Sebab itu kita kena berhati-hati apabila melemparkan sebarang tuduhan, oh ni semua adat-adat ni tak ikut agama semua, jangan. Ada yang tak betul, kita boleh baiki. Ada orang tanya, Ustaz, sebenarnya dalam Islam adat ni boleh ke tak boleh? Kita beradat-adat ni boleh ke tak boleh? Baik. Dalam terminologi Arab,
Adat ini dipanggil uruf. Uruf. Sebab itu uruf ni dia berasal daripada arafa, maknanya mengetahui. Kata jamaknya atraf ataupun uraf. Kata Umar bin Abdul Karim Al-Jiddi, dia ada buatkan huraian tentang uruf ini. Jumhur ulama menyamakan pengertian uruf dengan adat. Namun ada mazhab yang membezakan. Pertama, adat ini lebih umum, uruf lebih khusus. Ada yang kata tiap-tiap uruf adalah adat, tapi tidak semua adat adalah uruf. Ada yang kata perbezaan ini, contohnya kata Mustafa Muhammad Az-Zarqa, adat ni berasal daripada al-aud. Maknanya benda yang dilakukan secara kerap hingga menjadi satu tabiat. Adakah adat diterima menjadi hukum? Ya. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab, sekiranya uruf tak bertentangan dengan dalil syarak, maka ia boleh diterima. Syaratnya, dia tidak bertentangan dengan teks Quran dan sunnah yang sahih. Macam tuan-tuan perempuan, kita macam orang perempuan, dia pakai gelang. Pakai gelang nak zakat emas. Yang dipakai emas tak dipakai. Itu kan ikut adat. Maknanya perempuan yang pakai cincin emas apa bling-bling-bling, emas yang perempuan pakai itu kena zakat. Mungkin ada yang terkejut, bukan zakat yang barang kemas yang simpan saja. Ya, dia zakat ada dua, barang kemas yang disimpan, barang kemas yang dipakai. Barang kemas yang disimpan kena zakat kalau setahun, sepanjang setahun tak pernah guna walau sekali. Contoh arwah mak kita punya, kita simpan dalam gubuk peti besi, tak pernah guna. Maka kena zakat. Kalau dalam setahun, pakailah untuk melepaskan kita daripada kena zakat. Emas pakai, itu pun zakat. Iaitu kalau dia punya berat melebihi uruf. Melebihi adat. Macam mana nak tahu? Majlis Agama Islam Selangor, dia ada tetapkan. Uruf seorang perempuan memakai barang kemas 150 gram. Contoh, dia ada kaedah dia. Adat di Selangor. Pahang lain, Kelantan lagi lah, dia orang emas semua. Jadi mungkin Selangor 150 gram. Jadi puan-puan balik nanti timbang lah, cabut dekat telinga, leher, pinggang, semua cabut, timbang. Katalah timbang sekilo. Contoh, rupa selama ni sekilo pakai emas, kenalah zakat. Itu yang dipanggil adat. Sebab itu adat, dia dikira boleh menjadi hukum hakam. Sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullah, dia berikan banyak contoh di mana seseorang itu mesti ikut adat tempatan kalau bab ihya'ul mawad, nak menghidupkan tanah terbiar, ataupun bab harta luqatah, barang jumpa. Berapa lama kita nak isytihad lost and found? Ikut tempatan. Ada setengah tempat setahun belum tentu ada orang claim. Ada orang dia tengok suasana. Begitu juga nafkah ke atas isteri. Mahar mithil, semuanya mengikut adat. Sebab itu sekali lagi, para agamawan mesti mau faham budaya. Para ulama dahulu, khususnya usul fiqh, mereka tegaskan bahawa seorang yang nak menjadi mufti sekalipun, mesti dia tahu adat negeri orang. Hatta kalau kita nak keluar ke satu negeri, yang adat negeri itu berbeza dengan adat negeri kita, maka berpatualah mengikut berdasarkan adat di negeri tersebut. Dan kalau kita ada seorang datang ke negeri yang adat berbeza dengan negeri kita, maka dia tidak boleh berpatwa melainkan dengan adat negeri kita sahaja. Itu kepentingan adat. Apa yang mustahak, agama Islam tidak pernah menghapuskan budaya tempatan secara total. Apatah lagi orang Melayu, saya nak kongsikan pada malam ini. Orang Melayu ni tuan-tuan, kalau kita tutup adat, saya ingat mogok orang Melayu, dia kuat beradat. Macam tuan-tuan mengagih air ni, adat ni. Kalau tak ada air, dia tak nak dengar ceramah. Perasan atau tidak? Tengah ceramah berlaku adat. Arab mana ada mengagih air ke ni? Tak ada. Nasib baik air, kalau tak tarik ni. Si ambeng ada, tak ada si ambeng. Kalau si ambeng ada lagi bagus. Dia sebab maulud kena ada makan. Maulud dengan mulut kan dekat-dekat bunyinya. Ada makan? Ada, mesti ada. Itu adat. Cuba tak buat.
Nazir akan kena umpat setahun. Tu masjid bawa mulut, ada bagi kek seketul, kedekut betul. Memang kena bantai je. Sebab adat, itu kita tak boleh lari. Saya membahagikan orang Melayu ni dia punya adat. Pertama, ada unsur ibadat dalam adat. Dia tak boleh buang. Unsur ibadat di dalam adat. Adat orang Melayu penyayang. Orang Melayu ni bangsa meraihkan orang. Baik tu kalau orang Melayu ni menyambut tetamu luar biasa sekali. Walaupun tengah bulan duit tak ada, tapi untuk tetamu datang diraih juga, beri makan. Baik tu kami para penceramah sejak pandemik, ramai penceramah yang susut badan ni, kurus-kurus semua. Sebab ceramah online semua tak ada kambing, jadi semua yang kurus-kurus semua penceramah sekarang. Ni dah boleh bersemuka, dia naik semula kambing dia nanti. Sebab masjid diraih. Tetamu, tetamu, bagi makan macam-macam. Bangsa kita suka raih orang. Jadi bila perangai kita secara adat suka meraih orang, kita tukarkan daripada sekadar meraihkan kepada upacara yang bernilai ibadah. Contoh, baca doa. Sebelum makan ada doa. Ataupun ada zikir. Ataupun ada kenduri. Ada bacaan yasin. Ada berzanji. Jadi ustaz yang muda-muda jangan marah. Ini apalah majlis-majlis ada makan, minum apa semua ni. Itu adat kita, meraihkan. Dan bangsa Melayu, dia tak boleh elak daripada buat kenduri. Bangsa kita bangsa kenduri. Sebab itu bila SOP dikeluarkan tak dibenarkan berkumpul untuk jamuan, semua termenung je. Tak boleh duduk mengetih, tak boleh duduk ramai-ramai. Semua termenung . Kalau SOP tak boleh pergi masjid, tahan lagi lah. Marah sekejap-sekejap. Jalan jemaat jadi marah lagi. Dia tak marah sangat. Tapi SOP tak boleh makan beramai-ramai, termenung dia. Sebab bangsa kita, bangsa suka makan beramai-ramai. Dia benda ni, adat, dia ada kaitan dengan sejarah. Dia ada kaitan dengan amalan nenek moyang kita. Khususnya, kalau di sini saya tak pastilah, Sungai Pelik, Sungai Bangkong ini, banyak Bugis ke Minangkabau pun, saya tengok Jawa ramailah. Tapi kalau belah kerajaan Pagaruyung, itu kalau Aru, Rokan, Jambi, Panco, Tiku, Pariaman, Indragiri, Siak, Kampar. Ini semua kerajaan Pagaruyung, budaya mereka makan. Setiap perkara dia buat makan. Bahkan kalau kita rujuk kepada tradisi di Jawa, kalau kerajaan di Jawa tu Kalingga, Mataram Lama, Kahuripan, Singosari, Majapahit, Demak, Kalinyamat, Pajang, Mataram Baru, itu semua budaya makan. Kalau ceramah di sebelah-belah kawasan yang majoriti ramai Jawa, intro ceramah, mana lepas bagi salam, selawat apa semua, kabare, waras. Wes mangan apa urung. Itu macam satu I love you lah, ucapan yang biasa. Sangat meraihkan. Suka. Macam sini mungkin ramai yang Jawa lah. Kalau Jawa tu daripada Jatim, daripada Jateng, Pekalongan, Banyumas, Jogja, Semarang, Madiun, Rembang, Surabaya, Kediri. Rujuk semua budaya makan. Saya ambil contoh Pagaruyung. Pagaruyung dulu orang Minangkabau, dia sebelum datang Islam tahun 1400. Keturunan nenek moyang orang Melayu ni dulu, dia ada satu agama nama Tantriana Shakta. Tantriana Shakta ini banyak dianut oleh raja-raja di Sumatera. Tantriana ini dia sub pecahan daripada agama Mahayana Buddha. Artinya tidak betul kata orang Melayu ni agama Hindu. Tak, kita bukan Hindu, kita tidak Buddha, kita hybrid lah antara Buddha dengan Hindu jadi agama yang lain. Kalau aliran Bhairawa Tantra ini, Tuhan dia ketika itu Tuhan perempuan. Dia puja Dewi, namanya banyaklah. Dewi Durga, Dewi Kali, Dewi Bumi, Dewi Pertiwi. Orang Melayu Tuhan dia semua perempuan dulu lah. Tak tahu kenapa lah, dia suka agaknya Dewi. Dewa dia tak nak, dia nak Dewi je. Jadi, bila dia sembah dewi-dewi ni, mother goddess ini, maka tiap-tiap masa yang khas mereka akan buat satu upacara ritual. Namanya Pancamakara.
Pancamakara, bukan Pancasitara, itu lain. Pancamakara. Pancamakara ini nenek moyang kita ni bukan nenek moyang orang lain, nenek moyang kita. Dia akan duduk dalam bulatan. Sama ada tempat itu di Setro, kalau di Mojopahit tu ada Setroloyo, Troloyo, Setroloyo. Dia buat dalam bentuk bulatan, duduk dengan tidak memakai seurat benang pun. Oh, nenek moyang ganas dulu-dulu, don't play-play, zaman dulu lagi. Duduk bertelanjang ni, sama dia lelaki perempuan. Benda agama tak ada, Islam tak ada. Kalau di Majapahit itu yang terkenal, orang tanya, kenapa Majapahit mengamalkan budaya Minangkabau? Sebab Aditya Warman, dia adalah pangeran daripada Majapahit. Tahun 1286, Raja Kartonegoro, dia telah hadiahkan satu arca Amoga Panca untuk kerajaan Darmasraya di Minangkabau. Jadi sebagai balasan, Raja Darmasraya kirim 2 orang putrinya, Dara Petak dengan Dara Jingga, kahwin dengan bangsawan Singosari. Jadi dari perkahwinan Dara Jingga, lahirlah Aditya Warman. Aditya Warman ini Raja Melayu pertama. Kita panggil Raja, kalau orang panggil Raja Melayu di Melayapura, sekarang panggil Pagaruyung. Hebat tak hebat Aditya Warman ni, dia Melayu. Raja Pagaruyung. Dia perintah Sumatera tahun 1347. Kalau tuan-tuan pergi muzium di Muzium Nasional di Jakarta, patung yang mula-mula dekat masuk tu Aditya Warman. Dia punya patung besar, berdiri atas tengkorak. Wah, don't play Raja Melayu berdiri atas tengkorak. Nak ceritakan ganasnya dia. Apa sebab dia ganas? Dia ni dia panggil Pandita Bhairawan Tantra. Dulu orang agama Bhairawan Tantra ni, dia buat satu upacara Pancamakara. Duduk telanjang ramai-ramai. Dia akan buat 5 perkara. Batara 5 ataupun Maha 5. Pertama, Madya. Apa makna Madya? Madya ni maknanya mabuk. Madya mabuk. Lepas itu Profesor Madya jangan sombong sangat. Ini mabuknya profesor. Dia belum profesor, dia sudah mabuk mau jadi profesor. Ini Madya profesor. Ini bahasa lama saya tak tahu yang universitinya apa makna Madya. Saya tak tahu. Kalau bahasa lama mabuk lah. Laksamana Madya pun sama juga. Mabuk punya Laksamana. Ini tak, mana boleh marah, ni sejarah. Tukarlah ayat lain kalau tak selesa. Madya. Maksud baik tak ada Imam Madya. Tak ada lah. Bilal Madya. Mabuk punya Bilal. Yang kedua Mudra. Mudra ni Samadhi. Joget sampai pengsan. Ni orang tua-tua kita dulu. Duduk dalam majlis, mabuk, joget. Lepas tu kalau anak cucu berjoget, TikTok, marah lah. Mengalir dalam darah daging ni. Cuma antara dia spark tak spark saja. Memanglah mak ngayahnya orang masjid sekarang zaman muda pun ya semua tu. Go-go punya geng. Mudah pencin ni, lain sikit kita dah hisap. It runs in the family. Nenek moyang kita dulu lagi kan, dengan mabuk, dengan joget. Kemudian mamsa. Mamsa ni apa artinya? Makan daging. Duduk berkumpul, mesti ada makan. Dan makan tu pula bukan kaleng-kaleng, daging. Kemudian ada matsya. Matsya ni maknanya ikan. Daging dengan ikan. Tak tahulah siakap 3 rasa ke apa, tapi dia nak makan ikan dan daging. Kemudian ada maituna. Maituna ini melakukan hubungan seksual secara bebas antara satu sama lain. Jadi 5 perkara ni, ini yang para pendakwah dulu nak tukarkan. Boleh tukar daripada bertelanjang jadi berbaju, daripada buat benda tak senonoh kepada buat senonoh, tapi bab makan tak ada, tak boleh ubah. Dia tetap nak makan juga. Sebab itu para pendakwah dulu tetap mengekalkan sampai sekarang majlis, kalau orang Melayu khususnya, sikit sebanyak mesti ada makan. Mesti ada makan. Ini runs in the family. Baik itu orang kita kalau jumpa mana tempat paling selesa? Kedai mamak mesti makan. Jarang jumpa perpustakaan, jumpa bawah pokok kat bus stand, tak ada. Mana jumpa? Tarik. Pada kerja mana gula 12 lah. Kerja mana macam. Tak, kita meraihkan. Biar mati meraih orang, tak apa. Kita suka dan itu darah daging kita. Maka adakah tuan-tuan nak halal?
Kalau orang buat majlis maulid ada makan, tak boleh halangnya. Kalau tuan-tuan halang, tuan-tuan mencipta sejarah. Sejak tahun 1300 tak pernah ada tak makan. Mesti ada makan. Maulud mulut. Lagilah dekat-dekat. Mak Hijrah tak buat makan tak apa. Isra' Mi'raj tak ada makan tak apa. Jangan maulud. Oh, pantang betul. Cuma tak tahu saya Selangor jarang maulud di Selangor. Kalau Johor, Johor marvelous tuan-tuan. Dia punya maulud 4 bulan. Marvelous. Johor kalau dia punya maulud tak ada pakai jubah macam kita ni. Semua baju Melayu apa semua. Oh, dia semangat dia. Siap ada perarakan. Siap ada signboard, banner. Macam-macam. Macam sambut Nabi. Padahal kita datang ceramah macam sambut Nabi. Qala al-bad. Oi, kata macam aku ni Nabi. Cara sambut dia tu. Dah kita nak ceramah, kita meraihkan. Sekolah-sekolah, budak-budak sekolah beratur, YB berucap. Makan tak payah cerita lah. Kita malangkan apa menu? Kau tak ada makan sini? Aduh, takkan tak ada air lagi, takkan tak ada makan. Pening pula Nazir pergi goreng mi ni kan. Mungkin kita makan nasi putih apa benda biasa. Sana, sini ramai Jawa kan. Saya makan engkong. Kau tak pernah makan engkong? Jangan engkong, ungkep. Engkong, ungkep. Setakat nasi ambeng itu biasa. Ada tu botok-botok. Botok-botok sedap. Botok-botok ni segala mak nenek daun dia buatnya. Ada ikan kecil je lah. Segala daun dia taruh dalam tu. Kecuali daun teruk. Tak ada lah. Saya ingat daun lain semua ada. Sedap. Dia orang meraihkan. Nasi biryani tak payah cerita lah. Contoh nak buang adat itu. Bersedia je lah kena kecap. Ini turun-temurun. Dan adakah itu salah? Tak salah. Sebab meraihkan. Adakah dikira membazir? Tak. Bersedekah, dia selamat daripada membazir dan terlalu kedekut. Sebab itu orang sedekah, dia selamat dari fitnah. Ada orang kata, kenapa ni membazir dan beli ni untuk jemaah ni membazir. Tak, sedekah selamat dari membazir. Dia membazir ni kalau untuk diri sendiri, membazir. Yang kedua orang Melayu, jadi ada unsur adat dalam ibadat. Lain. Unsur adat dalam ibadat, contohnya. Khatam Quran itu ibadat. Tapi orang Melayu, dia telah memasukkan adat di dalam ibadat itu. Sebab itu orang kita khatam Quran, siap buat majlis. Ada buayan lagi, macam-macam. Kalau pengantin perempuan nak nikah, mesti ada majlis khatam Quran. Oh itu penuh tu. Ibu-ibu makcik-makcik baca. Dia buat duha ke bawah lah, dia khatam. Ada adatnya. Anak-anak kita khatam Quran, ada adatnya. Kita buatkan adat. Bayangkanlah kalau Imam Syafi'i yang khatam 2-3 kali sebulan itu nak buat majlis khatam Quran, bengkok. Letih setiap kali khatam buat makan apa. Tak, orang kita no problem. Dia suka. Tapi khatam itu sendiri ibadah. Apa lagi? Bersunat, berkhatan. Ini juga ibadah. Tapi orang Melayu dia tak nak bersunat ni macam tak ada sambutan apa-apa. Buat majlis. Zaman kita budak-budak siap bersanding. Zaman sekarang ni tak jumpa lagi lah. Bersanding ni, pikul atas tandu. Ada pelamin lagi. Dua, tiga orang sepupu cuti sekolah. Kelepuk-kelepuk main kompang. Dah habis majlis pergi sungai. Air terjun. Duduk. Zaman bius tak ada. Duduk dalam sungai. Pada pagi sampai tengah hari. Kelepuk-kelepak. Lepas zuhur kan bersunat. Tapi sekarang dah tak ada dah begitulah. Dia tukar pula cara lain. Panggil Jabatan Bomba dan Penyelamat. Dia sembuh yang meramai. Dengan YB sekali. Bagi orang yang tak suka adat, dia kata ini semua mengarut. Ini bukan mengarut. Inilah orang Melayu. Dia unsur adat di dalam ibadat. Dan itu tidak salah. Dia bangsa begitu. Nak marah buat apa? Dan yang ketiga, ada adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Contohnya, sembahyang tarawih itu ibadat. Tapi disebabkan kita bangsa kesian pada orang datang. Macam tuan-tuan agih air apa semua. Kita tahu jemaah penat. Jadi kita agihkan air. Apatah lagi Tok Imam sembahyang tarawih sampai 20 rakaat. Dahaga tu. Bukan senang. Baca lagi. Jadi Tok Imam Nazir apa semua akan kesian ke Tok Imam ni. Habis daripada sembahyang tarawih. Minum air lah. Panggil moreh. Tuan-tuan pusing dunia, mana ada harap buat moreh? Orang Melayu je.
Moreh ni manifestasi daripada adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Memang kalau cari hukum tak ada. Kalau tuan-tuan nak cop membazir, boleh. Tapi kita buat meraihkan imam asalnya. Raihkanlah imam, buat cari mutabak sikit, cari kuih-kuih sikit. Imam pun suka puak makan. Tapi bila dah seorang sekumpulan makan, jemaah kata, sedap pula, kembangkan lagi. Jadilah moreh yang kita ada sekarang. Biasanya kalau bulan Rejab, bulan Syaban dah keluarlah iklan untuk sponsor moreh Ramadan. Tapi kalau tanya saya, tuan-tuan kalau nak sponsor berbuka ke nak sponsor moreh? Baik sponsor berbuka. Moreh ni okey. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak dihargai, baik sponsor berbuka. Sebab orang berbuka ni dia makan, dia lapar. Jadi bila dia makan tu, kita tengok dia pejam mata mengunyah tu, macam nikmat tu kita seronok. Kata, Allah, Masya Allah, Allah. Kita megah bila tengok orang suka nikmat kita bagi. Tapi kalau bagi moreh ni maklum sajalah, dia dah kenyang. Jadi bila dia nak makan tu, dia banyak mencebik bibi bila menengok makanan tu. Kadang dia angkat karipap. Tinggi dia angkat. Bisa goyang. Banyak oksigen pula lah. Kita yang sponsor jadi menyampah juga kalau orang tak terima kasih ni. Padahal maghrib tadi itulah juga karipapnya. Sebab dia dah lapar, dia bersyukur. Dah kenyang, dia susah. Tapi moreh ni memang betul-betul adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Dan payah nak dihapuskan moreh ini. Tapi sepatutnya moreh ni, kalau pandangan saya lah, kalau masjid buat 8 rakaat, tak payahlah moreh. Apa yang penatnya 8 rakaat? Baliklah minum air kat rumah. Orang moreh ni 23 pun nak sabar. Betul. Ada setengah tempat buat 1 juzuk, 1 malam. Itu pun nak sabar buat moreh. Ini dah 8 rakaat, idza ja'a duha ke bawah. Dia punya moreh lebih lama daripada tarawih dia. Ini contoh sajalah. Saya ingat masjid ni lebih kot 8. Takkan buat 8. Komang. Ataupun akikah. Akikah adalah ibadat. Tapi orang kita dia tak nak akikah tu sekadar bawa baby, tahnik, potong rambut. Dia masukkan elemen-elemen adat. Contohnya, dia berjanji misalnya. Benda tu tak ada kena-mengena pun dengan akikah. Tetapi kita memeriahkan lagi. Daripada karaoke mana nak? Tuan-tuan nak karaoke ke nak akikah? Nak berjanji? Biarlah dia berjanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim. Orang yang ada Allah. Daripada dia menyanyi teng neng 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 neng. Sudahlah kita ni nak tahnik ni pantai karaoke buat dah. Biarlah. Dia nak baca Quran agak tak pandai. Nak taranum, dia buatnya berjanji. Dia kalau ikut akikah tu, tak adalah susah sangat. Setakat nak tahnik, taruh nama, cukur jambul, tuan-tuan boleh buat. Baby dalam umur 7 hari sampai 14 hari, sunat hukumnya kita meletakkan nama, buatkan akikah untuk dia dan juga kita tahnik. Tahnik ni eloknya sebelum dia rasa susu mak dia kenyang dengan susu mak dia. Maknanya lahir-lahir tu terus tahnik je. Tapi orang kita, budak tu dah setahun pun ada baru nak tahnik. Dah macam-macam susu dah dia minum. Nestum 3-4 jenis dia makan. Tapi tak apa, janji dia nak buat juga. Dia rekod baru lahir tu bagi. Tahnik ni tuan-tuan boleh buat. Ambil kurma. Ini buat sendiri, jangan musim-musim banyak kuman-kuman ni biar dululah. Buat sendiri si anak beranak boleh lah. Ambil kurma. Kunyah sikit, muak, jangan telan. Ambil daripada mulut tu, masuk ke dalam mulut baby. Itu tahnik. Tapi jangan salah teknik pula, kunyah-kunyah kurma, isi telan biji masuk anak orang, mati pula anak, baru beranak, mati pula dah. Dan eloknya tahnik ni buat kita ambil berkat dengan orang baik-baik. Tak mesti ustaz. Cari orang baik-baik dalam kampung yang jenis tak mengatur orang, jenis kita ambil barakah. Jangan ambil orang tak senonoh. Ayah dia boleh buat, tapi maklum ayah kadang tak senonoh juga. Tahnik anak masuk mulut, anak rasa. Rasa John Belen pula. Dia ni rupa ayah kaki John Belen rupa. Macam mana gudang garam, suria, sempurna, tak jadi. Kurma, surga rasa John Belen pula lah.
Jadi cari kita sublah kepada orang yang baik-baik sikit daripada kita. Macam-macam flavor dalam mulut ni bagi orang lain sikit. Tapi setakat buat macam tu macam tak meriah, macam nampak tak komplit kesyukuran itu. Jadi kita buatlah majlis. Majlis orang Melayu kalau buat, meriah tuan-tuan. Saya kalau orang jemput ceramah dengan jemput majlis akikah, saya suka pergi majlis akikah. Dia macam majlis tu saya nak suka je. Daripada mula selawat. Selawat ni duduk berdiri, suka kita. Kejap berdiri, bangun Allah, betul duduk balik. Exercise betul ni, bangun lagi Allah. Lepas tu bawa berry. Ada pula pengiring, bawa dulang. Ada gunting, kelapa muda, air kelapa muda, ada garam, gula, apa semualah. Dia buatnya baby macam nak masak tom yam lah. Macam-macam benda ada dalam dulang. Kita suka lah, potong sikit, masuk. Suka. Tapi bagi orang yang matanya memang tak suka menengok adat-adat ni, dia kata ini semua mengarut Syekh. Iyalah, yang ini adalah adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Pandang ibadatnya, akikah ibadat atau tidak? Ibadat. Cuma manifestasinya, dia buat berjanji. Dan macam biasa, mesti ada makan-makan. Itu tak boleh lari. Mesti ada makan. Kuang-kuang, engkong, kena ada ayam seekor. Cuma bagi kita, ayo, kita baikilah mana-mana adat yang patut. Sebab itu wujudnya Majlis Agama Islam negeri-negeri, kerja kita baiki. Mana adat yang patut kita ubah, kita ubah. Dan dalam segi adat orang Melayu pun tak ada masalah. Sekali air gadang, sekali tapian beranjak, walaupun beranjak dilapiak sealai jua. Usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi nan elok dipakai nan buruak dibuang. Kok singkek minta dioleh, panjang minta dikarek, nan numpang minta disisik. Artinya boleh. Mana yang boleh kita ubah, kita ubah. Saya ambil contoh. Pertama, bab nikah kahwin. Tuan-tuan, bab nikah kahwin, kalau tuan-tuan nak ikut adat betul, tak kahwin tuan-tuan. Apa yang ada sekarang ni dah shortcut dah. Tanya pada orang tua yang ada. Dia orang pun pandang orang kahwin, dia pun heran. Ni mana punya adat, aku tak tahu. Dah tak beradat dah orang sekarang. Sebab kita dah shortcut banyak. Orang muda, kalau betul nak ikut adat, awak kena ambil cuti sebulan tu. Sekarang boleh ambil cuti Jumaat, Sabtu, Ahad, siap jadi pengantin. Dulu mana boleh. Dulu ada adat-adat dia. Pertama nak kahwin, tak boleh tidak, kena adat merisik. Risik, berdesus, gamin, berkecapi. Tak boleh, tak merisik. Sekarang mana ada risik-risik. Sekarang pakai WhatsApp group ya. WhatsApp group adik-beradik, mak ayah ada dalam tu, hantar gambar. Mak, cuna. Gitu ya. Mak, comel. Aku nak kahwin dengan dia boleh. Sekarang simple je. Cowboy semua. Dulu kita ada merisik. Risik pula, bukan pergi bodoh-bodoh rumah orang. Nak pergi tu bawa cincin belah rotan. Dia panggil cincin tanya. Ataupun cincin tanda. Bawa pula wang tanda. Mana hantaran dah bawa dah. Mukaddimah intronya ada. Baju sepasang kena bawa ataupun kain. Buah-buahan, kuih-muih. Dululah. Dan kena cari wakil yang pandai pantun. Tak pandai pantun, berdirilah kau kat luar. Tak boleh jawab pantun, orang jual tak beli-beli, berdiri tegak gitu. Tak jawab. Yang itu kita dah hapuskan. Dah tak ada lah. Saya ingat tak ramai dah orang merisik. Tuan-tuan dah berapa lama dah tak pergi majlis merisik? Lama dah kan? Tak ada lah. Majlis pertunangan masih ada. Pertunangan masih ada. Tapi sejak pandemik ni tak ada pertunangan lah. Tak ada lah. Kalau hari pertunangan, kalau adat Melayu, pertama cincin belian. Ini wajib. Cincin belian. Dulu, sebelum cincin belian, kita pakai cincin mata serunai. Dia panggil bergontor. Ikat dengan 7 warna benang yang berbeza. Ini dulu, amalan dulu. Sekarang dah tak ada. Kemudian yang kedua, wajib bawa sirih junjung. Orang Melayu kalau tak ada sirih, patah balik dia. Sirih ni macam wajib. Dah ada sirih, kena pula pantun. Anak itik, anak balam, anak ketiga, anak berbah. Yang kecil-kecil, saya punya salam, yang besar, saya punya sembah. Dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Dalam seculik kapur terdapat hati yang jujur. Dalam tembakau nan secawan dan menyambung tali persaudaraan. Pantun lagi. Letih oh. Letih.
Lain-lain hantaran kan bawa separuh daripada duit hantaran, sepasang baju, buah-buahan, kasut dan juga kek. Ni dulu. Sekarang ni dah tak ada dah. Kemudian sampai masa buatlah kenduri. Kenduri pula ada pula adatnya. Adat dia panggil adat kampung. Adat kampung ni adat berandam, adat berinci, adat bersanding, adat mandi berias, adat bertandang, adat menipu jejak, adat berbesan, adat menyerah, adat menyerambi, adat berinai. Ada atau tidak sekarang? Tak ada dah. Mana ada? Pertama, bukanlah kita ni warak sangat. Dah, memang dah tak reti nak buat. Orang tua-tua dah tak ada. Yang nak menyusunkan benda tu dah tak ada lagi dah. Sekarang ni pula zaman koboi saja kahwin pejabat agama lagi, orang dah jadi malas dah. Jadi disebabkan banyak dengan adat, masa tu terpaksalah kita sewa dewan, sewa kemah, baju pengantin sampai 5 pasang. Jadi putera raja Amerika, putera raja India, putera raja Mesir macam-macam. Panggil juru solek lagi datang ke rumah. Kos memang tinggi betul. Undangan pula memang kita kalau buat memang ramai betul. Bilangan jemputan, kalau cuti sekolah lagilah ramainya. Catering lagi, goodies lagi nak bagi. Orang panggil berkat, bagi berkat. Dulu bagi telur. Tapi sekarang ni orang dah malas nak bagi telur. Tak apa-apa bagi. Sabun pun tak tahu ngapa bagi sabun ni nak pergi kita. Ada bagi sabun, bagi cawan, pantai. Dulu bagi telur. Betul. Dulu bagi telur ada falsafah. Telur ni kesuburan. Maknanya kita doalah kepada pengantin biar cepat dapat zuriat dan sebagainya lagi. Dan kalau di belah Melaka-Melaka dulu telur tu dibeli. Dia ada pula satu booth untuk membeli telur dan berbagai lagi. Tapi benda ni dah tak ada lagi lah. Jadi itu yang saya katakan tadi. Saudara-saudari, don't worry. Banyak pada adat Melayu ni, kita dah pun tapis. Janganlah susah hati. Yang maulud ni pun, yang kita sambut ni dah habis tapis. Dah okey dah ni. Nak apa terus tak boleh lah. Kalau takkan tak adalah berkumpul pula malam ni. Macam saya ambil contoh, bubuk program Ashura. Ashura. Ramai orang muda-muda di barah kita. Ini apa ni? Buat bubur Ashura ni mengarut ni. Nabi Nuh pula dah masak bubur Ashura. Bila masa Nabi Nuh pula makan bubur. Dia marah kita macam-macam. Beginilah kita mengaku tradisi muharraman ataupun suraan ataupun suran ini dia tak adalah kita kata 100% betul. Tetapi kita pandang dari sudut begini. Mana-mana budaya dan tradisi tempat-tempat lain pun setiap ritual pelintasan, dia panggil rites of passage, dia mesti diiringi oleh elemen kulineri sebagai lambang. Itu tak boleh elak. Sebagai contoh, orang Islam di Nusantara, kalau sambut Idul Fitri, kenapa mesti masak ketupat? Apa tak boleh buat spaghetti ke? Boleh, tapi tak ngam. Sebab budayanya, raya mesti memakan ketupat. Lemang misalnya. Dia lebih sedap masa hari raya. Walaupun sekarang ni jalan Gombak, KL, Karak, banyak lemang tepi jalan. Tuan-tuan makan tak rasa sangat. Feeling tak ada. Dia panggil Christmas in July, orang panggil. Christmas bulan 7, mana ada rasa happy sangat. Dia makanan raya. Bahkan kuih semprit pun, kalau kunyah malam kan tak syok. Dia paling sedap malam raya sambil tengok Malaysia hari ni. Tengok hiburan minggu ini, raya, joget-joget, selamat hari raya. Puak, makan kuih semprit. Dia ada feeling. Sama juga macam orang Cina. Kenapa mereka bila Chinese New Year ada Yi Sang? Apa dia tak boleh buat makanan lain? Chow fan ke apa ke? Tak, dia rites of passage. Sama juga orang putih, orang Kristian di Amerika pun, setiap kali mereka sambut Thanksgiving Day, mereka mesti sediakan sajian ayam Belanda panggang, turkey. Yang cerita Mr. Bean dia sumbat di belakang macam-macam benda itu. Apa tak boleh tukar ke kepada lembu, kepada kambing? Boleh. Tapi dia enggak marem. Daripada segi kenangan. Sama juga macam Ashura, ini tradisi muharraman. Bila tiba bulan Muharram, 10 Ashura, memasak bubur itu dia macam tradisi. Boleh tak tukar buat benda lain? Boleh, tapi enggak marem. Dan adakah salah? Tak salah. Dan kita sebenarnya sekarang dah tapis banyak sangat dah tradisi di dalam muharraman.
Untuk pengetahuan saudara-saudari, dulu-dulu kalau ikutkan untuk sesaji suro, untuk Ashura ni, bukan bubur Ashura saja, ada 40 hidangan yang kita kena siapkan. Mana kalau masjid bengkok 40 hidangan kita kena siapkan untuk 10 Muharram. Bubur Ashura hanya salah satu saja. 40 yang lain, antaranya damar, kambang, santan, kanel, kembang pancawarna, kembang setaman, bumbu kinang, bubur sengkala, bubur pancawarna, cengking, gading, kembar mayang, tumpeng, robiok, tebu hitam, daun beringin, daun keluih, pisang raja, pala kesandung, gumandul, panggang ayam, nasi golong, nasi kuning, tumpeng kendit. Tak ada kerja lain lah kita nak menyediakan 40 sajian. Sekarang dah tapis daripada 40, tinggal bubur Ashura saja. Dan dulu kalau ikutkan, upacaranya lebih banyak lagi. Dulu kita ada buat upacara kum-kum. Kum-kum ni sekarang di Malaysia dah tak ada. Sekarang ni hanya tinggal di Semarang saja masih buat. Kum-kum ni, dia orang duduk dalam sungai Tugu Soeharto di Semarang, duduk dalam sungai berendam. Tempat kita dah tak ada lagi dah. Dulu ada majlis ruatan, itu dah tak ada tempat kita. Dulu ada majlis mubeng benting, itu masih diamalkan di keraton-keraton di Jogja. Ada program kirab Muharram di Keraton Surakarta, diarakkan kerbau balau yang mereka dakwa keturunan Kiai Selamat. Dia bawa, dia orang ambil berkat daripada kerbau itu lagi. Tempat kita ada? Tak ada. Dah hapus semua dah. Begitu juga mereka buat sambutan bulan Hasan Husin. Pernah dengar? Tak ada lah tempat kita. Mengenang Hasan dan Husin. Dia buatnya grebek surau di Ponorogo. Grebek surau. Tempat kita tak ada. Buatnya satu budaya beli barang baru di Makassar. Sampai sekarang. Setiap kali Muharram, 10 Ashura, 10 Muharram, beli barang baru. Kemudian ada yang buat ritual berdoa tepi pantai. Apa nama di khususnya sekitar Parangkusumo. Tepi pantai berdoa. Ataupun ada yang buat sedekah gunung di Kecamatan Selor di Jawa Tengah. Ada yang sembahkan kepala kerbau, nasi 7 nasi tumpeng berikan kepada Gunung Merapi untuk Nyai Singomojoyo, Nyai Simbaljaya, Nyai Gedung Melati, Kiai Petruk. Tempat kita tak ada. Tinggal kacau bubur Ashura saja. Tak tahu lah, kot lagi 20 tahun esok orang buat pula ritual baru. Sempena mengenang Ashura, kita menengok kapal terbang take off dengan landing tepi runway. Kita duduk ramai-ramai. Kita tak tahu, tapi tuan-tuan masa tu kontrol je lah. Benda ni akan sentiasa akan ada penambahan-penambahan. Sebab itu sebagai kesimpulannya, adat budaya kita ini janganlah kita gaduh-gaduhkan. InsyaAllah bagi pihak berkuasa di majlis agama, di jabatan agama, kita sentiasa melihat dan memantau sebarang perkara-perkara yang tak elok dan tak sesuai. Sebab itu ayolah tuan-tuan, yang zaman berubah-ubah. Ada bersalin, ada berpindah, ada berganti, berpaling tadah, ada berkurang, ada bertambah. Yang sesuai tetap terpakai, yang elok sama kita peluk. Yang serasi kita tetap mengisi, yang bermanfaat biarkan melekat. Yang usang sama kita buang, yang lapuk sama dipuruk. Yang janggal kita tinggal, yang merosak kita pijak. Berubah jangan sampai menyalah. Berganti jangan sampai melesi. Bertukar jangan sampai membakar. Beralih jangan sampai menyembelih. Bersalin pun jangan sampai melenggit. Biarlah berubah tapi membawa tuah. Biarlah berganti tapi dengan berbudi. Biarlah bertukar membawa kepada yang lebih besar. Biarlah beralih tapi membawa benih. Biarlah bersalin tapi menyempurnakan batin. Berubah jangan semena-mena. Nak mengganti pun jangan sesuka hati. Kalau merubah, biar dengan petua. Kalau mengganti, biar dengan pekerti. Kalau menukar, tukarkan dengan yang benar. Kalau menganjak, menganjaklah dengan yang hak. Kalau begitu cara kita tertib dan berfikir, insya-Allah segala adat dan juga tradisi kita orang Melayu khususnya akan tetap kita pelihara dan kita kawal supaya tidak terkeluar daripada lunas-lunas keagamaan. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini.
Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh muslimin muslimat yang sudi menunggu hingga akhir program kita pada malam ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf kerana kelewatan tiba di lokasi tadi disebabkan oleh masalah teknologi yang tak dapat dielakkan. Saya lagi kepada pihak Nazir Masjid Al-Ulum Kampung Bukit Bangkong Sungai Pelik ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Nanti kalau lain kali panggil saya ceramah, bagilah tajuk ringan sikit, tak payahlah tajuk adat-adat pelik. Puaslah mencari kitab, tuan-tuan, mula ke cerita adat-adat. Kita cerita Isra' Mi'raj, sudah selesai. Salah, lain tahu. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Kita tutup doa kita dengan sedikit doa. Moga-moga majlis kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq baladana Selangor Darul Ihsan khasatan wa sairul biladil muslimina amatan as-sakha' wa nama' wa rakha' واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ادفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية سلانغور دار الإحسان وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.